Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah kepada Allah, sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu dan menyambung bicara kita dalam kitab At-Tauhid. Kitab berbicara tentang bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana kita menunaikan hak kita yang paling utama, hak ke atas kita yang paling utama. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tanya kepada seorang sahabat, iaitu Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, kamu tahu tak hak Allah paling utama, hak Allah ke atas manusia, dan hak manusia ke atas Allah? Jadi Mu'adz kata Allah dan Rasul lebih tahu. Lalu Nabi SAW jawab, hak Allah ke atas hamba ialah hamba ni menyembahnya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Dan hak hamba ke atas Allah, Allah bagi kepadanya satu hak, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Jadi hak yang paling utama ke atas kita, atas muka bumi ni selama kita hidup, hak Allah ialah kita hanya mempertuhankan Allah dan tidak mempertuhankan selain dari Allah sebagai sekutu baginya. Jadi hidup kita ni itulah dia. Soalnya bagaimana? Bagaimana? Bukan sekadar kita kenal Allah, tapi menunaikan hak ni ada soalan dia, bagaimana? Dan kalau orang tu tak tahu, boleh saja berlaku dia mempersekutukan Allah dalam keadaan dia tak tahu. Sebagaimana kita dah baca sebelum daripada ni, beberapa bab sebelum daripada ni, kalau kita ingat bab yang ke 38, ingat tak? Bab yang ke 38, di mana Adi bin Hatim pernah kata kepada Nabi waktu turun ayat Quran, orang-orang Yahudi dan Nasrani ni menjadikan pendeta dan padri mereka sebagai sekutu bagi Allah. Jadi jawab Adi bin Hatim, kami tidak pernah menyembah mereka waktu zaman dulu. Dia ni asalnya Yahudi, dia kata sama aku Yahudi, tak pernah pun sembah mereka. Jadi kenapa ayat Allah Ta'ala kata mereka orang Yahudi dan Nasrani menyembah pendeta dan rahib-rahib mereka? Maka Nabi SAW kata, bukankah pendeta menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kamu taati mereka? Dan mereka haramkan apa yang Allah halalkan, lalu kamu mentaati mereka? Jadi akhirnya Nabi SAW kata, itulah bentuk fatilka ibadatuhum, itulah bentuk sembahan kamu terhadap mereka. Ini bab yang kita baca 38. Asyahid yang saya nak sebut ialah, ada sahaja bentuk kesyirikan yang seseorang itu dia jahil tentangnya, sehingga dia melakukan kesyirikan dalam keadaan dia tak sedar pun benda tu syirik. Sebagai bukti tadilah
Adi bin Hatim dia tak sangka pun benda tu adalah syirik, tapi Nabi atau Allah Ta'ala anggap benda tu syirik. Dia kata kami tak sembah pun mereka, tapi Allah yang nyatakan mereka menjadikan pendeta dan rahib sebagai sekutu bagi Allah. Sebab itu ada satu hadis Nabi SAW mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan pada yang aku tahu, dan aku mohon ampun darimu pada apa yang aku tak tahu. Berarti hujah yang kedua menunjukkan ada saja syirik yang manusia tak tahu pun benda tu syirik. Sebab apa dia tak tahu? Sebab dia tak belajar. Dia tak belajar. Dia sangka benda tu okey, walhal benda tu syirik. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kepada kitab kita. Apa yang kita bincangkan selama kita dah belajar kitab ni adalah bagaimana mentauhidkan Allah dan bagaimana mengelakkan diri dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Benda tu kita belajar supaya kita tahu how to mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi kena tahu, kena ingat, tauhid ni bukan sekadar mengenali Allah sebagai Tuhan. Sebab tu kita bahagikan tauhid ni kepada tiga. Bukan sebab nak kata Tuhan tu tiga, bukan sebab kita dah para ulama setelah membaca, mereka dah tengok semua dalil, maka sebagai conclusionnya mentauhidkan Allah dari tiga sudut. Bagaimana? Pertama, mengesakan Allah pada rububiyahnya, kuasa ketuhanan. Maknanya tak ada yang berkuasa mencipta, mentadbir alam semesta, menguasai, menyembuhkan, memberi sakit, mematikan, menghidupkan, melainkan Allah yang maha berkuasa. Itu satu. Tapi dalam bab ni belum lagi sempurna lagi sekadar kenal Allah tu Tuhan. Yang kedua, boleh lagi tambah dengan mengesakan Allah pada nama dan sifat-sifatnya. Lepas kita kenal dia maha berkuasa, dia memiliki nama yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Tapi belum lagi sampai kepada how kita tu. Itu baru pada Allah. Pergi kepada bagaimana kita, marilah pembahagian ketiga ialah mengesakan Allah dengan ibadah daripada kita. Doa kita hanya kepada Allah, sujud kita hanya kepada Allah, dan menafikan dari Allah sebagai segala sekutu yang sememangnya tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kepentingan belajar ilmu tauhid. Ni kalau sekadar kata-kata kenallah Allah, oh kenal. Orang Quraisy pun kenal Allah. Tapi apa yang menyebabkan mereka dikenali sebagai kaum musyrikin? Kerana how tu tak berlaku. Mereka hanya kenal Allah sebagai Tuhan yang mencipta alam semesta, tapi dalam ibadat mereka, mereka menjadikan sembahan-sembahan lain sebagai sekutu bagi Allah. Yang dia tahu, yang kita takut ialah hak tak tahu, macam Adi bin Hatim tadi. So mudah-mudahan bila kita dah belajar ni, kita dapat menjaga diri kita dari batasan-batasan kesyirikan, dan kita boleh bentuk diri kita agar memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu maksud dia. Baik. Malam ni kita nak baca satu bab baru, iaitu bab yang ke-42. Maknanya banyaklah kita baca kitab ni. Cumanya hadam tak hadam tu kena banyak murajaah jugalah. Okey. Kita hadam balik, kita buat recall balik. Tajuk bab yang kita baca malam ni ialah janganlah membuat sekutu bagi Allah. Tajuk kita bab ni, janganlah menjadikan sekutu bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Fala taj'alu lillahi andada.
Padahal sebelum ni pun memang bab-bab tu berkaitan dengan tidak mempersekutukan Allah lah. Okay? Jadi mungkin pada malam ni sambungan pada bab tu. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Surah Al-Baqarah ayat 22. Maksudnya, kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Padahal kamu mengetahui. Jadi Allah larang kita sebagai hamba dia ni menjadikan bagi dia sekutu. Padahal kamu tahu Allah sahajalah yang berhak disembah. Baik, ni umum. Pendetilan lagi. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut. Siapa yang nak tengok buku, ada lagi buku kita tak ambil? Tak ada dah. Tak ada. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan menjadikan sekutu-sekutu ialah perbuatan syirik, suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam. Okey. Menafsirkan ayat ni, kita ambil satu-satu. Ibnu Abbas dia kata menjadikan sekutu bagi Allah ni perbuatan syirik yang sangat sulit untuk dikenali. Berarti kena hati-hati. Kena hati-hati. Kerana Ibnu Abbas kata sifat syirik ni dia lebih sulit dikenali berbanding semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam, gelap gelita. Sebab tu saya kata tadi, ada orang buat syirik dalam keadaan dia tak tahu. Sebab benda tu tak ada dalam pengetahuan dia membawa kepada kesyirikan. Kita kata syirik, dia kata tak. Sebab apa? Sebab dia tak nampak dia sebagai syirik. Nak nampak macam mana? Kerana syirik ni lebih sulit dikenali berbanding semut hitam berjalan di atas batu dalam malam yang gelap gelita. Siapa kata macam ni? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Padahal Ibnu Abbas ni sahabat Nabi yang sangat alim tentang Quran, yang faham tentang agama ni, yang mengambil agama secara direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia faham inti tauhid dan dia faham bahaya syirik, sehingga dia dalam menafsirkan ayat ni dia kata syirik ni bahaya dia sangat sukar dikenali berbanding semut hitam di atas batu yang malam di pada malam yang gelap gelita. Sebab tu hari ni bila kita berusaha melawan syirik, ramai orang lawan balik. Sebab pada mereka benda ni tidak syirik. Sehingga dia pula gelar, ni puak-puak ni sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Baik, sekarang ni yang kata susah kenal ni siapa? Ibnu Abbas. Kata dia lagi, iaitu seperti ucapan anda, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, serta demi hidupku. Seperti dia kata apa? Demi Allah. Ya. Seperti perkataan dia, demi Allah dan demi fulan, dan demi hidupmu dan demi hayatku. Demi nyawamu, demi nyawaku, bersumpah atas nama Allah dan hidupmu atau demi hidupku. Tuan-tuan faham apa isu dia situ? Sekutu dari sudut mana? Ibnu Abbas kata seperti contoh seorang bersumpah demi Allah dan demi hidupmu atau demi hidupku, wahai fulan, aku begini begini begini. Apa isu dia situ?
Tak nampak tau. Nampak tak nampak? Kalau nampak apa dia? Pertama, bersumpah atas nama Allah ni ibadah. Lalu dia bersumpah atas nama Allah dan juga bersumpah atas nama manusia. Dengan sumpah dia itu, dia telah mengangkat manusia setanding dengan Allah. Bukankah itu mempersekutukan Allah? Tapi orang tak nampak. Satu. Sambung lagi. Ya. Tak sabar lagi. Sabar. Terbaca dulu. Atau kalau bukan kerana anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri itu. Kalaulah tidak kerana anjing tu ada, masuk curi dah rumah kita. Ibnu Abbas kata ni kita huraikan pernyataan Ibnu Abbas. Kita kena tahu, kita ni bawa perkataan Allah, kata Nabi dan kata-kata sahabat dalam menafsirkan dua nas tadi. Jadi Ibnu Abbas kata, saya recall balik, dia kata menghuraikan ayat fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, jangan kamu jadikan bagi Allah sekutu dalam keadaan kamu tahu. Kata Ibnu Abbas, nak tahu syirik ni payah, lebih payah daripada nak tengok semua hitam di atas batu hitam dari malam yang gelap gelita. Lalu dia bagi contoh. Contoh pertama dia kata apa? Orang bersumpah atas demi Allah dan fulan. Itu menjadikan bagi Allah sekutu. Sebab apa? Dia telah mengangkat seseorang setanding dengan Allah dalam sumpahnya. Yang kedua, dia bagi contoh lagi. Kalaulah tidak kerana anjing fulan bin fulan masuk curi dari rumah kita. Ibnu Abbas kata macam tu. Apa masalah situ? Kerana dia telah meletakkan yang memberi manfaat dan mudarat kepada makhluk. Padahal dia kena kata alhamdulillah Allah takdirkan curi tak masuk rumah kita. Mungkin dengan sebab anjing tak ada. Patutnya dia letak kesyukuran kepada Allah. Tapi tiba-tiba dia kata sebab anjing ni lah curi tak masuk rumah kita. Oh, tu lagi hina lah. Maknanya meletakkan kuasa tu pada anjing. Dalam similarity, benda yang sama, konteksnya, keadaannya, kita boleh letak ni sebagai satu parameter. Kalau kita gunakan ayat tu kepada isu-isu lain yang berkaitan dan bersamaan, similarity, nescaya kita akan dapati banyak sangat ayat-ayat hari ni tanpa sedar boleh mendatangkan kesyirikan. Kalaulah tidak kerana hari tu, sikit lagi nak aksiden, muncullah ada dia. Tak ada jatuh tu, angsik baiklah ada orang tu tolak aku, kalau tidak jatuh mati, mujur ada dia tu tadi. Buah mujur kita tu. Nasib baiklah ada dia. Kalau tidak habis dah aku. Boleh periksa itu, mujur sayang aku royak hak ni nak masuk periksa. Kalau tidak habis aku tak pah dah periksa. Ya. Tak apalah, dia panggil nombor sebab yang kedua. Dia kena alhamdulillah qaddarallah, Allah takdirkan dengan sebab fulan bin fulan, alhamdulillah kita selamat. Mana Allah takdirkan dengan bantuan fulan bin fulan kita selamat. Jadi dia letak yang mentakdirkan itu Allah, yang tu hanya asbab sahaja. Itu tauhid. Tauhid ni segala sesuatu berlaku dalam kekuasaan Allah. Bukankah antara rukun iman adalah beriman dengan qada dan qadar? Tidak ada sesuatu pun yang berlaku dalam alam semesta ni melainkan dengan takdir dan ketentuan dari Allah. Itu iman kita. Tiba-tiba tanpa sedar kita kata, muncul ada dia tu. Itu kata Ibnu Abbas, payah nak kenal. Kadang-kadang kita sendiri tersasul sebut macam tu.
Sehingga di sisi Ibnu Abbas, perkara itu sudah cukup menjadi sebab seseorang itu berpindah kepada kesyirikan. Kalau dia tahu, lagi berat. Kalau dia tak tahu, dia minta ampun dengan Allah. Mudah-mudahan dia bertaubat. Lepas pada itu cukup. Oh, kita pergi haji, kita pergi umrah, selamat gini. Aku mau pergi dengan ustaz ni. Kalau tidak, pergi dengan orang lain ke? Oh begitu. Sebut kat dulu, Alhamdulillah, Allah mudah belaka kali ni pergi. Aku tengok orang lain pergi dengan driver tu, pergi dengan driver ni, gini susah. Alhamdulillah, Allah buat hak kita ke? Senang belaka mujurnya, Alhamdulillah. Pandai pengurusan buat dah ni. Kan lain ayat tu. Oh ni kalau tanya susah, supaya tak ingat tu Begini. Ada qadar Allah tu duk main lah tu. Termasuk dari kesyirikan. Siapa kata ni? Ibnu Abbas. Dia kata laula fulan, kalau tidak kerana anjing si fulan curi masuk dah rumah kita. Ibnu Abbas kata termasuk dari syirik. So kita ni bukan sekadar nak kata dak, sebab sahabat Nabi Ibnu Abbas faham macam tu. Kita ni orang kebelakangan dahlah Quran kita ni sebahagiannya orang kita tak hafal belaka. Tak khatam pun zaman-zaman dulu. Hak nak faham lagilah jauh. Ni sahabat Nabi yang digelar sebagai turjumanul Quran. Hibrul ummah, orang yang paling faham tentang tafsir. Sahabat Nabi Ibnu Abbas. Dia dalam menafsirkan ayat syirik, dia bagi contoh salah satunya, kalaulah tidak kerana anjing fulan, nescaya curi masuk rumah kita. Apa kita nak tolak? Syirik apa ustaz ni, sikit-sikit syirik. Ini soal kefahaman sahabat. Sebab tu manhaj kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, manhaj kita sebagai ahli sunnah, beriman dengan apa yang Allah Ta'ala kata, beriman dengan apa yang Nabi SAW kata, mengikut kefahaman para salafus salih, iaitu 3 generasi emas umat Islam. Sahabat faham macam mana, Nabi tabi'in faham macam mana, tabi'ut tabi'in faham macam mana. Kita tak memahami nas Quran mengikut faham kita. Ada geng-geng kita ni, dia panggil geng-geng hakikat makrifat ni, dia belajar tafsir, dia belajar terjemahan. Lalu dia menafsirkan ayat ikut hawa nafsu dia, rujuk. Quran kata macam ni, Quran tak kata gitu. Mung yang faham lagu tu. Sebaik-baik kefahaman Al-Quran ialah kita merujuk kepada kefahaman para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan dalam bab ni Ibnu Abbas faham ayat syirik, termasuk syirik ialah meletakkan sesuatu perkara berlaku kepada makhluk. Syirik tak syirik, itulah tepat dia. Jadi lepas daripada ni, kalau apa berlaku, takdir tu milik Allah. Sakit, qadar Allah. Dapat, alhamdulillah nikmat ni. Semuanya kembali kepada Allah. Itu termasuk dalam tauhid. Benda halus ya. Kalau Ibnu Abbas tak kata, kita pun tak akan kata. Tapi oleh kerana Ibnu Abbas, dia tahu dah ni, dia faham dah ni, dia kata, dan diriwayatkan perkataannya sampai kepada kita dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, lalu kita faham. Kefahaman ayat ni berdasarkan kefahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Boleh? Sambung lagi. Atau dia kata, kalau bukan kerana angsa yang ada di rumah ini, tentulah datang pencuri-pencuri. Hak tadi anjing, ni angsa. Kurang-kurang angsa dengan anjing ni hambak juga tuan-tuan. Nampaklah juga sebab hak tu pun tak boleh dah. Mari di masyarakat Melayu dia kata apa? Letak ikan puyuh dalam rumah, curi tak masuk. Oh tak. Letak ikan puyuh dalam rumah, toyo tak masuk, curi tak masuk. Ini berat daripada hak tadi lagi ya. Dah lah tahyul. Dah. Kurang-kurang anjing ni betul dia pergi halau. Orang takut nak masuk rumah sebab anjing ada duduk di depan rumah duduk. Orang masuk duduk main. Asal pula lari kejar nak sudu. Tahu ni ikan dalam akuarium. Belok ikan puyuh dalam rumah,
hak tak ada apa-apa usaha pada dia, dia percaya secara gaib ikan ni boleh menyelamatkan rumah daripada pencuri. Dua benda. Pertama, jahil sebab bodoh percaya ke ikan. Yang kedua, syirik. Oh, Khalid main dengan hak tu je. Aduh, baik dia beli PlayStation lah kata. Tak PlayStation lah gitu. Oh. Apa pun, kalaulah dia percaya lagu tu juga. Dia percaya dok main gini. Lepas tu dia kata, kerana puyuh ni curi tak masuk rumah kita. Tetap sama dengan hukum anjing tadi. Dia tak boleh kata lagu tu. Dia kena kata, alhamdulillah Allah Ta'ala dia selamatkan rumah kita, curi tak masuk. Boleh jadi sebab anjing ni ada kali kot. Gitu. Sambungan lagi. Dan ucapan seseorang sahabat kepada kawannya, seseorang kepada kawannya atas kehendak Allah dan kehendakmu, iaitulah masya Allah wa syi'ta. Benda ni berlaku sebab Allah kehendak dan sebab mu kehendak. Benda ni pernah berlaku pada Nabi SAW. Kayak kita ni kalau berlaku, apa berlaku ni? Benda ni dah Allah Ta'ala nak lagu tu, takdir. Mari dia kata, benda ni sebab Allah nak, lepas tu dia tu nak. Kalau tak kerana dia tu nak dan Allah nak, dia masalahnya dia letakkan orang tu sama level dengan Allah. Sepatutnya kata apa? Masya Allah, cukup dah. Benda ni berlaku sebab Allah kehendaki. Kalau fulan tu dia nak ke dia tak nak, tak ada kaitan. Kalau Allah berkehendak, dia tidak berkehendak, berlaku. Kalau dia berkehendak, Allah tidak berkehendak, tak akan berlaku. Betul tak? Tauhid kita ni ada tak sesuatu kehendak yang bersamaan nilai dia dengan kehendak Allah? Tak ada. Dan apakah ada sesuatu yang bila kehendak dia bertentangan dengan kehendak Allah, yang berlaku kehendak dia? Tak ada. Allah Ta'ala kata, hatta idza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Sehingga apabila nyawa ni duduk di kerongkong. Ni hatta idza balagatit taraqi, nyawa ni duduk sini dah. Panggil semua tabib-tabib, doktor-doktor. Maka masa tu ditanya, qila man raqa, siapa yang boleh menyembuhkan? Jawapannya tak ada. Hidup ni kekuasaan yang berlaku hanya Allah. Dalam satu hadis yang lain, Ibnu Abbas juga meriwayatkan, Nabi SAW bagi tahu kepada dia, i'lam annal ummah law ijtama'at aw law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu lak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai Ibnu Abbas, ketahuilah kalau sekalian umat ni berpakat untuk memberi kamu satu manfaat, tidak akan dapat mereka memberi manfaat melainkan apa yang Allah dah tulis bagi kamu sebagai manfaat. Dan ketahuilah, sekiranya umat ini berpakat untuk memberikan mudarat kepada kamu dengan sesuatu, tidak akan berlaku mudarat melainkan apa yang Allah dah tulis bagi kamu. Dan Nabi kata, rufi'atil aqlam, telah terangkatnya pena-pena takdir, wa jaffatis suhuf, dan telah kering pun catatan-catatan takdir. So iman kita bab tauhid, apa jua yang berlaku tak ada kaitan dengan kehendak makhluk. Kalau makhluk nak, kebetulan dengan kehendak Allah. Tak ada kaitan dengan dia tak berkuasa menentukan dia. Menjadi sebab, kita nak buat lagi, itu ikhtiar, kehendak kita nak buat. Tapi berlaku ataupun tidak sesuatu, dia berlaku dengan kehendak Allah. Kalau orang merancang macam mana pun dia nak bagi manfaat, tak akan dapat bagi manfaat melainkan apa yang Allah dah tetap untuk orang tu.
Kalau Allah dia rancang nak bagi mudarat, tak akan dapat bagi mudarat melainkan apa yang Allah dah tetapkan untuk orang tu. Ini akidah tauhid. Jadi apabila seorang berkata benda ni berlaku sebab kehendak Allah dan kehendak fulan, maka dia telah mengangkat fulan tersebut sebagai sekutu bagi Allah. Tiba-tiba dia tak sebut Allah, lagi berat. Ni semua berlaku ni sebab dia tu lah nak lagu ni. Tiba-tiba berlaku satu mudarat kepada kita. Ni semua ni berlaku sebab dia tu. Kena menyakit sihir ke apa semua. Ni sebab semua fulan tu ni. Khabar sikit kecek tu. Bahasa muda. Dia nak sihir ke, dia nak apa ke, nak bagi mudarat ke, semua berlaku kena kata qaddarallahu ma syaa fa'al. Kalau dia tu nak, Allah Ta'ala tak boleh, tak nak, tak izin. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Allah Ta'ala kata tidak boleh dengan sihir, dia tidak boleh memberi mudarat seorang pun melainkan dengan izin Allah. Ini tauhid kita ni, tauhid kita. Syarikat kita rugi. Sebab apa? Dia tukar tipu aku. Gini. Betul. Tapi jangan tak dia yang berkuasa. Kalau dia nak rugikan kamu, Allah nak kamu untung, kamu tetap untung. Rugi untung ni milik Allah. Jangan letak dia tu sama level dengan Allah. Ini tauhid. Hari ni kita berlaku macam-macam dalam dunia. Kekacauan Pakistan, gini, krisis makanan dunia, gini. Saya ingat dulu waktu mula-mula nama apa dah? Panggil Presiden Amerika hak sebelum ni rambut tu McDonald nama dia? Donald Trump. McDonald lah pula. Donald Trump. Dia kan anti-Islam. Mula-mula dia naik, kata habislah Islam gini. Dia kan anti-Islam gini. Ada seorang pendakwah dia betulkan persepsi. Dia kata, wahai umat Islam Amerika, betul lah Donald Trump tu naik, tapi kena ingat Islam ni agama Allah. Akhir sekali kita dah ingat Islam ni jadi terancam gini. Zaman Donald Trump malah Islam berkembang, ramai pula orang masuk Islam. Bila duk anti-Islam, Islamfobia, orang jadi laki nak kena Islam. Sebaliknya dia anggap benda ni memudaratkan Islam. Tiba-tiba orang lagi masuk Islam sebab Donald Trump. Bukan sebab dakwah dia, tapi Allah mentakdirkan dengan sebab anti-Islamnya dia, orang belajar Islam dan Allah memberi hidayah kepada ramai orang. So apa kehendak kita, tak ada apa Ini tauhid ni, soal tauhid ni. Sebab tu manfaat atau mudarat kita, jangan kata benda ni berlaku sebab fulan atau sebab Allah, jangan. Berlaku sebab Allah. Atas sebab mungkin dosa kita, atau sebab dosa kita hukuman dari Allah. Kalau bagi nikmat, alhamdulillah, Allah bagi nikmat. Mungkin ada sebab doa kita, mungkin ada sebab kesembuhan lagu tujuh. Jangan kata, oh ni sebab doktor tu operation selamat aku. Jangan. Kita kena kata alhamdulillah, masya Allah, thumma fulan. Boleh kata thumma dengan wa ni lain dalam bahasa Arab. Wa ni meletakkan sama level, thumma ni bawah sikit. Masya Allah thumma fulan. Itu boleh kira benda ni berlaku dengan kehendak Allah, dan kemudian daripada tu Allah jadikan dia ni datang sebagai sebab. Itu tak apa. Kalau Ibnu Abbas tak sebut lagu tu, kita kata benda ni syirik? Tak kata. Tapi oleh kerana Ibnu Abbas dah kata, maka kita meletakkan antara garis parameter kesyirikan ialah apabila berkata meletakkan sesuatu perkara dalam kehendak fulan setanding dengan kehendak Allah, itu termasuk syirik. Azan. Masuk dah kau? Azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas-shalah. La haula wa la quwwata illa Hayya 'alas-falah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas-falah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati Muhammadan rasulatan wa ba'athu maqama Muhammadan alladhi wa'ada. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sambungan lagi. Juga ucapan seseorang kalau bukan kerana Allah dan kerana si fulan. Kita sebut tadi, dan janganlah anda sebutkan si fulan anu, yakni si anu dalam ucapan-ucapan tersebut. Kalau kita kata tadi, Ibnu Abbas menyimpulkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menyimpulkan itu semua adalah perbuatan syirik kepadanya, yakni kepada Allah. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Jadi semua yang kita baca tadi adalah perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan ayat wala taj'alu ma'al fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Boleh faham? Kemudian hadis dalam bab ni juga, Ibnu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim diriwayatkan dari Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, bersumpah dengan nama selain Allah, demi fulan bin fulan, demi negaraku yang tercinta, sumpah dia, demi jawatanku, demi maruahku, demi banyak ni sumpah, wallahi dia patutnya demi Allah, dia kena gitunya, dak ni habis segala ni.
demi matahari dan bulan, contoh, demi negara yang tercinta Malaysia. Kalau nama ni kita buat untuk, semua ni saya buat demi Malaysia. Demi ni ada bahasa dua. Demi ni untuk pun boleh, tapi demi yang dia sebagai sumpah, demi nak nyatakan saya bercakap benar demi Malaysia, saya bercakap Malaysia. Saya bercakap benar. Demi nyawa saya, demi berapa ikut dia lah. Demi maruah saya tidak akan cakap benda yang tak betul. Oh, cakaplah demi Allah. Seolah-olah nilai kita tu sumpah tu. Nabi kata apa? Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah meletakkan sesuatu setanding Allah. Orang Arab dia wallah sikit-sikit wallahi. Kata dia panggil sumpah main-main. Tak patutlah, tapi tidak menjadikan bersumpah dengan selain Allah, sebab kurang-kurangnya dia sebut wallah. Baik, asar lagi, seorang sahabat lain pula kata, ni dua orang ada sahabat. Sahabat pertama Ibnu Abbas cakap macam tu. Sahabat yang kedua Umar Ibn Khattab, dia sebut Nabi ada bagi tahu siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah telah berbuat kufur ataupun syirik. Seorang lagi sahabat yang ketiga Abdullah Ibn Mas'ud. Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah Ibn Mas'ud, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqa. Maksud dia, kata dia, bersumpah, kalaulah aku bersumpah dengan nama Allah dalam kebohongan, aku bersumpah dengan nama Allah berbohong, lebih aku suka berbanding sumpah dengan nama selain Allah dalam benar. Boleh faham? Ada dua situasi. Kita tolaklah bersumpah hak paling betul, bersumpah dengan nama Allah dan cakap benar. Ni kita nombor satu sekali, tak ada. Situasi yang kedua, bersumpah dengan nama Allah secara bohong. Demi Allah, padahal cakap bohong. Boleh tak boleh? Tak boleh lah, of course lah, tak boleh. Satu kes yang ketiga, bersumpah demi fulan bin fulan, dia cakap benar. Okey, tolak hak nombor satu tadi. Hak nombor satu, cakap dengan sumpah dengan nama Allah, cakap benar. Hak ni memang sifat orang mukmin betul-betul lah. Tapi Ibnu Mas'ud nak bagi contoh kepada kita, nak suruh kita faham. Dia kata, aku bersumpah dengan nama Allah, cakap bohong, lebih aku suka berbanding sumpah dengan sumpah dalam cakap benar tapi nama selain Allah. Apa tuan-tuan? Dua-dua salah. Tapi bersumpah dengan nama Allah, cakap bohong. Dosa dia dosa apa? Dosa bohong. Sumpah dengan nama Allah betul, cuma salah dia apa? Bohong. Sumpah dengan nama selain Allah, cakap benar, dosa dia apa? Syirik. Bersumpah dengan selain Allah. Antara bohong dengan syirik, mana lebih besar? Syirik. Sebab tu kata Ibnu Mas'ud, aku lebih suka cakap bohong, sumpah dengan nama Allah, cakap bohong, berbanding sumpah dengan selain Allah, cakap benar. Pasal apa? Hak ni walaupun salah, cuma salah dia bohong. Hak ni salah dia syirik. Pasal apa dia boleh kata macam tu? Sebab Ibnu Mas'ud tahu membezakan antara maksiat dengan syirik. Tak? Bohong, maksiat. Nipu orang, maksiat, salah. Bukan kita kata betul tak, salah. Tapi salah dia tu maksiat yang tak sampai level syirik kepada Allah. Hak ni syirik ni, oi, berat ni dosa ni. Cakaplah 1000 betul pun, tapi dengan satu syirik, semua benar dia tu tak ada nilai. Pasal apa? Dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Oleh kerana Abdullah Ibn Mas'ud dia faham benda ni, lalu dia buat perumpamaan ni.
Bukanlah kita kata Abdullah ibn Mas'ud ni suka cakap bohong. Dah. Sahabat-sahabat ni tak akan cakap bohong. Cuma dia nak bagi tahu kepada kita bandingan dosa membohong dengan dosa syirik, dia lebih suka ringan dosa bohong. Kerana dia takut kepada dosa syirik. 3 orang dah sahabat ni. Sahabat yang keempat, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibn al-Yaman menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan, walakin qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulan." Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kata dia Hudzaifah, sahabat yang keempat, meriwayatkan daripada Nabi. Dia kata, aku dengar atau Nabi SAW bersabda, jangan kamu berkata benda ni berlaku Masya Allah atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Sama dengan hak Ibn Abbas sebut tadi. Sebaliknya Nabi kata, kalau nak kata juga, qulu Masya Allahu thumma fulan. Kalau nak kata juga benda ni berlaku atas kehendak Allah, kemudian barulah kehendak fulan. Jadi kena letak orang tu bawah, jangan letak seolah-olah dia ni sama level dengan Tuhan. Benda ni berlaku Allah, benda ni berlaku sebab Allah nak, sebab dia tu nak. Besar atas dia tu. Kena berlapik sikit ayat tu. Benda ni berlaku kerana Allah berkehendak dan kemudian atas usaha fulan tu dia nak. Kemudian, sebut guna kemudian ni bawah sikitlah level dia. Kalau kita cakap bahasa Arab, telah masuk dalam surau ini Muhammad dan Zaid. Makna 2 orang tu masuk sekali. Tapi kalau kita kata Muhammad masuk kemudian Zaid, berarti hak ni dulu, hak tu mari kemudian. Dalam bahasa Arab. Jadi bila seorang tu kata Masya Allahu wa sya'a fulan, benda ni berlaku atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, seolah-olah dia letak orang tu level sama dengan Allah. Tak boleh. Tapi kalau dia kata benda ni berlaku kerana Allah, kemudian kerana si fulan, kemudian ni nombor 2 bawah, itu ringan. Makna dia tak letak. Sebab tu tuan-tuan, kita sekarang ni, saya nak selit sekilas isu berkaitan dengan bulan Rabiul Awal yang orang duk gembar-gembor cerita tentang Maulidur Rasul. Kita mengakui bahawa setiap orang beriman mesti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada mak dia, ayah dia, adik-beradik dia dan seluruh manusia. Wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi kata, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga aku, yakni Nabi, menjadi paling dia cintai lebih daripada ayah dia, anak dia dan sekalian manusia. Betul tak? Betul? Betul. Tapi cinta Nabi ni jangan sampai level tahap cinta Allah. Kita mencintai Nabi kerana cinta Allah tak apa. Tapi janganlah mencintai Nabi ni sama level dengan mencintai Allah. Kerana Nabi SAW tidak layak untuk diletakkan sebanding dengan Allah. Tak boleh. Sebab tu sampai orang yang hati-hati kalau letak gambar Allah dengan Muhammad, ada sebahagian kata jangan letak sama level. Sebab kita bimbang perbuatan tersebut meletakkan sama antara Allah dan Muhammad. Muhammad dengan Allah. Agar warak dia hati-hati sampai tahap tu dia takut. Pasal apa? Sebab Nabi bukan Allah. Betul lah kita sayang kepada Nabi, tapi paling kita sayang dalam ranking manusia seluruhnya. Bila banding dengan Allah, lah Allah lebih kita cintai, lebih daripada sekalian makhluk dia. Termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita baca dalam ayat yang sebelum daripada ni, bab-bab lupa saya. Tapi Allah Taala sebut, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ambil ayat. Nanti tak boleh nak refer pula, susah.
Tapi tuan-tuan ni kalau hak dengar aja tak tahu nombor payah juga tanda ni. Molek ni. Ni cerita serius ni, bukan cerita main-main. Cerita bab menjadikan sekutu bagi Allah ni bahaya dia, ya salam. Tak selesai ni bahaya. Ayat surah Al-Baqarah nombor ayat 165. Tuan-tuan tanda ni, balik rujuk perhati molek ayat ni. Ayat 165 surah Baqarah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di kalangan manusia yang mencintai selain daripada Allah, yang menjadikan sekutu bagi Allah, mencintai mereka seperti mana mereka mencintai Allah. Mana ada bab cinta Allah? Kita pernah baca dah belum ni? Kalau tuan-tuan nak rujuk dalam buku ni, tak ada. Takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Bab 31. Nombor bab 31. Ada je dalam buku ni. Kalau ada buku, tengok. Ayat 165. Bab 31 buku kita. Tengok molek. Di antara manusia, ada orang yang menjadikan tandingan selain Allah, mengambil tandingan, menyembah tandingan selain dari Allah. Apa dia buat? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Tak boleh mencintai seorang manusia walau siapa pun dia sama dengan level cinta Allah, tak boleh. Allah Ta'ala kata, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, paling mereka cinta adalah Allah. Sangat cinta kepada Allah. Ayat ni menunjukkan cinta Allah tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak. Sama ada makhluk tu manusia kah, malaikat kah, wali kah, siapa pun tidak berhak untuk diletakkan setanding dengan cinta Allah. Jadi berbalik kepada isu kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Lebih daripada ayah kita, lebih daripada ibu kita, malah lebih daripada diri kita sendiri. Tapi cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan kita letakkan setanding cinta Allah, apatah lagi lebih tinggi daripada cinta Allah. Mustahil. Kerana dalam hati kita pacak hanya Allah Tuhanku, dan dialah tempat kecintaan yang paling tinggi dalam hidupku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pasak iman, akidah dalam hati kita. Jadi bila hari ni cerita bab Maulidur Rasul, cinta Nabi, betul. Tapi kita kena hati-hati. Ada sebahagian manusia memuji, memuja, melampau dalam pujian, seolah-olah Nabi ni lah, kalau tidak kerana Nabi kita tak boleh hidayah. Nabi lah penyembuh luka hatiku, Nabi lah yang menyembuh sakit di badanku, Nabi lah yang menunaikan segala hajatku. Ni semua layak untuk Allah ya. Itu bila kita belajar tauhid, tuan-tuan, kita tahu nak meletakkan di mana kita nak letak cinta Nabi. Betul, lebih kita cintai, wallahi demi Allah, Nabi lebih daripada kita cinta ayah kita. Nabi lagi kita cinta mak kita, Nabi lagi kita cinta anak kita, Nabi lagi kita cinta isteri kita, Nabi lagi kita cinta diri kita sendiri, Nabi lebih kita utamakan daripada diri kita. Rela kita mati demi Nabi. Tapi dengan Allah lah, Allah lebih kita cintai daripada sekalian makhluknya. La ilaha illallah. Ini tauhid. Lepas tu kita kena belajar, jangan sampai melampau dalam cinta. Sebab tu orang Yahudi, orang Nasrani, Nabi dah pesan dah kat kita. Nabi dah pesan dah kat kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi kata, la tatruni kama ataratin nasara al-Masih ibn Maryam. Jangan kamu puja aku seperti mana orang Nasrani memuja Nabi Isa ibnu Maryam. Apa kesalahan Nasrani? Mula-mula Jesus, akhir sekali Jesus anak Tuhan. Mula-mula puja Jesus.
Lama-lama akhirnya Jesus, Nabi Isa diletakkan setanding dengan Allah, lalu Nabi Isa jadi anak Tuhan. Bukan semua Kristian buat macam tu. Ada je Kristian yang tak iktiraf ni Nabi Isa anak Tuhan. Tapi sikap melampau dalam mencintai Nabi Isa di kalangan sebahagian Kristian menyebabkan orang Kristian itu mengangkat Nabi Isa tandingan bagi Tuhan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal-awal Nabi sebelum wafat dulu, Nabi dah pesan, jangan kalian umat aku puja aku seperti mana orang Kristian puja Nabi Isa. Tapi katakanlah aku, yakni Nabi Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Nabi pesan gitu kepada kita. Jadi hari ini kita berselawat kepada Nabi, kita puji Nabi, kita puja Nabi, tapi sekadar yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Nabi ajar selawat macam mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling-paling selawat Ibrahimiyah dalam selawat kita, dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sampai akhir tahiyat. Tak ada lagu mana puji tu kita tahu. Tahap Nabi sebut macam tu. Nabi sendiri tak nak dia diangkat lebih, datang tinggi setanding dengan Allah. La, mustahil. Tapi hari ni ada orang puji, oh sebab Nabi lah Fatih lima ughliqa. Dialah yang membuka segala yang tertutup. Dengan sebab Nabi lah segala orang panggil tuqda bihil hawaiju. Dengan sebab Nabi tertunai segala hajat-hajat kita. Why? Hajat kita Nabi kau yang tunaikan? La. Hajat kita Allah. Musibah kita yang angkat siapa? Allah. Manfaat bagi kita siapa yang bagi? Allah. Dosa kita siapa yang ampun? Allah. Syafaat Nabi di akhirat nanti, Nabi pun tak akan dapat bagi syafaat kalau Allah Ta'ala tak bagi izin. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tak ada siapa pun yang boleh bagi syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah. Takkan dapat bagi syafaat. Kita nak minta hari ni syafaat, minta dengan Allah, bukan minta dengan Nabi. Kita kena kata, ya Allah, jadikanlah aku orang yang menerima syafaat Nabi-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku syafaat Nabi-Mu di akhirat nanti. Minta dengan Allah. Kalau minta dengan Nabi, Nabi ni tak boleh bagi syafaat kalau Allah Ta'ala tak izin. Man dzallazi yashfa'u indahu illa biizni. Ini iman, ini akidah. Bagaimana kita meletakkan kecintaan Nabi pada tempatnya. Benar, lebih tinggi daripada kecintaan sekalian manusia, bahkan sekalian makhluk. Banding Jibril, kita muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Sebab kita tahu peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad naik lebih tinggi kedudukannya daripada Jibril alaihi salam. Tapi nak sampai ke tahap Allah, la, mustahil. La ilaha illallah. Kita tak akan letak sesuatu pun daripada makhluk, tidak Nabi, tidak malaikat, tidak siapa pun pada kedudukan yang sama dengan Allah. Pada ucapan kita, pada amalan perbuatan kita, pada sujud dan tunduk kita, pada puji-pujian kita, la. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan tidak ada kita cintai setanding dengan cinta Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi yang benar, mencintai Nabi dengan kaedah dan syariat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama kita jaga tauhid kita kepada Allah. Jaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah mesej yang Nabi bawa, dan Nabi sendiri tidak suka baginda diangkat sama levelnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita berhenti setakat itulah dulu. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik, yang lemah, yang kurang, yang salah tu semuanya kekurangan yang ada pada saya. Mohon Allah taala, mohon doakan agar Allah ampunkan dan Allah tutup serta gantikan dengan kebenaran. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.